Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif bin Bahrom, pelajar PPI SMP kelas BM2. Angka giliran 20216316231148. Nama pensyarah bagi subjek ini ialah Dr. Suraya Hani binti Zakaria. Di dalam video kali ini saya akan membentangkan berkenaan guru berjiwa pendidik yang menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan. Profesyen guru merupakan satu kerjaya yang amat penting dalam pendidikan di negara kita. Hal ini dikatakan sedemikian kerana guru merupakan cerminan kepada generasi-generasi yang akan datang. Oleh itu, seorang guru perlulah berusaha untuk meningkatkan diri ke arah guru yang berjiwa pendidik. Seorang guru perlulah mengetahui dan memahami konsep guru berjiwa pendidik, iaitu seorang guru yang tidak hanya berperanan sebagai pemberi ilmu atau pengajar, tetapi juga sebagai individu yang memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti, karakter dan potensi pelajar secara menyeluruh. Seterusnya kita pergi kepada apakah definisi aspirasi. Yang pertama, menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, aspirasi membawa maksud keinginan yang kuat untuk mencapai atau mengadakan sesuatu. Yang kedua, aspirasi sistem pendidikan pula ialah hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 bersandarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Seterusnya, kita pergi pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Pendidikan merupakan peranan yang penting bagi membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu untuk menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan sesuatu cabaran dan perubahan peradaban global. Apabila perkara ini disedari akan mewujudkan modal insan yang bertaraf dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan satu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pelan ini diwujudkan bagi menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid di Malaysia. PPPM telah diperkenalkan pada tahun 2013 dan pelan ini dilakukan untuk tempoh 13 tahun iaitu sehingga tahun 2025. Tujuan pelan ini diperkenalkan adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar selaras dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa yang akan datang. PPPM ini dirangka berdasarkan 3 objektif yang khusus. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada 3 objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang diperkatakan dalam slide yang sebelum ini. Objektif yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif PPPM yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif PPPM yang terakhir ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Baiklah, seterusnya bagi mencapai 3 objektif khusus tersebut,
PPPM telah dipecahkan dan dilaksanakan kepada 3 fasa, iaitu gelombang yang pertama, gelombang yang kedua dan gelombang yang ketiga. Terlebih dahulu kita akan masuk kepada gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama ini dimulakan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2015. Ia memberi penekanan kepada kemahiran teras dengan penambahbaikan sistem pendidikan, iaitu dengan cara mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Semasa tempoh pelaksanaan gelombang yang pertama ini, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan cara kualiti guru yang sedia ada ditingkatkan. Kualiti kepimpinan sekolah juga ditingkatkan serta melatih guru besar atau pengetua. Tumpuan juga diberikan kepada meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Semasa perakhiran gelombang yang pertama ini, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua guru besar serta pengetua dan sekolah perlu mencapai minimum standard kualiti yang disasarkan. Seterusnya kita masuk pula kepada gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ini dijalankan pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020. Perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang yang pertama untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang yang kedua. Seterusnya, kurikulum standard sekolah dan sekolah rendah dan sekolah menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Seterusnya kita masuk pula kepada fasa yang terakhir, PPPM, iaitu gelombang yang ketiga. Gelombang yang ketiga ini pula dilaksanakan pada tahun 2021 sehinggalah pada tahun 2025. Ia memberi fokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Peningkatan keluasan operasi diberikan tumpuan untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat supaya kecemerlangan profesionalisme dapat dibangunkan. Seterusnya kita masuk pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equity, yang keempat adalah kecekapan dan yang terakhir adalah perpaduan. Seterusnya saya akan menerangkan 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang saya sebut dalam slide sebelum ini. Aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama ialah akses. Penerangan bagi akses ialah 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Ia juga diperkatakan sebagai akses kepada kejayaan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, yang membawa maksud setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua iaitu kualiti. Penerangan bagi kualiti ialah negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Dengan erti kata lain, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin meningkatkan kualiti pendidikan di negara Malaysia setanding dengan kualiti standard antarabangsa.
Hal ini kerana di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa prestasi murid-murid di Malaysia semakin merosot. Tidak dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah meningkat sejak beberapa tahun ini, tetapi sistem pendidikan di negara lain juga meningkat dengan lebih pantas berbanding dengan Malaysia. Oleh itu, bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Seterusnya kita pergi kepada aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga, iaitu equity. Penerangan bagi equity ialah 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Dengan arti kata lain, equity untuk semua murid. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi sebab jurang equity yang paling besar. Jadi, dengan merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan negara yang keempat, iaitu kecekapan. Penerangan bagi kecekapan ialah sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Dengan arti kata lain, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Pembelajaran yang besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan yang patut diberikan ialah dalam bentuk keberhasilan murid. Perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Baiklah, kita akan pergi kepada aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir, iaitu perpaduan. Penerangan bagi perpaduan ialah sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dengan arti kata lain, ia dapat memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Hal ini diperkatakan sedemikian kerana negara kita dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan budaya. Sejak merdeka lagi, aspirasi utama negara Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Jadi, sekolah merupakan tempat yang paling terbaik dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana dalam 24 jam sehari, pelajar yang berumur 7 hingga 17 tahun menghabiskan kira-kira 1/4 daripada 24 jam mereka di sekolah. Jadi, mereka banyak menggunakan masa mereka di sekolah bersama rakan-rakan mereka yang berbilang kaum. Daripada perkara ini, ia dapat memupuk perpaduan dan dapat menjalinkan persefahaman dan tolak ansur antara satu sama dengan yang lain. Kesefahaman yang terbina akan menjalinkan perpaduan, seterusnya membentuk identiti nasional. Seterusnya, saya akan pergi kepada 11 ancakan. Apakah 11 ancakan? Baiklah, bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia,
PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Baiklah, anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua pula memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Seterusnya, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang keempat, mentransformasi profesion keguruan kepada profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasi kebolehan keupayaan penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara lebih meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir dalam 11 anjakan ini ialah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Baiklah, sudah sampai kepada penghujung video. Sebelum saya menamatkan video ini, saya akan membuat sedikit rumusan tentang tajuk ini. Guru berjiwa pendidik merupakan ejen perubahan dalam sistem pendidikan yang berkomitmen untuk memupuk kecemerlangan akademik dan pembangunan holistik pelajar. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi juga bertanggungjawab dalam membantu karakter, mengenal pasti potensi dan membantu pelajar agar dapat mencapai kecemerlangan dalam kehidupan mereka melalui pendekatan pembelajaran yang menekankan pelajar dan pembinaan karakter. Guru berjiwa pendidik membimbing pelajar menuju matlamat pendidikan yang lebih besar, termasuk keadilan, kesaksamaan dan kelestarian. Dengan komitmen terhadap perkembangan profesional yang berterusan dan keterlibatan aktif dalam pembangunan komuniti sekolah, guru berjiwa pendidik memelihara aspirasi untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang inklusif, yang bermakna dan memberi impak yang positif kepada masyarakat. Oleh itu, konsep guru berjiwa pendidik tidak sekadar merangkumi aspirasi kecemerlangan akademik, tetapi juga aspirasi untuk pertumbuhan moral, sosial dan emosi pelajar serta pembangunan masyarakat yang berkualiti. Sekian, terima kasih.